apabila genjatan senjata ini antara sebabnya Israel dia tak tahan dengan serangan daripada Hamas. Dalam keadaan Hamas yang ataupun Brigade Al-Qassam berdepan dengan Israel dengan persenjataan yang paling canggih dekat dunia. Persenjataan tentera yang paling canggih dekat dunia, dua negara ni, Amerika Syarikat dan anak angkat dia, Israel. Dalam keadaan Hamas ni duduk dalam keadaan Brigade Al-Qassam yang duduk dekat Gaza ini sahabat-sahabat. Gaza ini keluasan dia 360 km persegi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi para ustaz, para asatiza, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pada hari ini, hari yang penuh ta'zim, hari penuh kebesaran, iaitu penghulu kepada sekalian hari, iaitu hari Jumaat. Yang mana banyak kelebihan-kelebihan pada hari ini. Antara doa-doa yang digandakan, sedekah-sedekah yang digandakan, banyak kelebihan amal soleh yang digandakan pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita dan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan genjatan senjata yang berlaku di Palestin. Mudah-mudahan kerana ia merupakan satu perkara yang cukup baik dalam tempoh kita lihat pesan kepada umat Islam di sana yang dibom, yang dibunuh dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada sahabat kita insya-Allah. Nasallallahu al-azim insya-Allah al-afiyah li ikhwanina al-mujahidin wal murabitin fi Palestin insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita daripada suratul Hasyr, surah pengusiran. Pengusiran, maksud al-hasyr itu juga ialah dikumpulkan. Sebab tu perkataan al-mahsyar, tempat dikumpulkan manusia besok. Al-Hasyr dikumpulkan Yahudi itu di satu tempat setelah dia diusir. Jadi kepahaman mudah nak fahamnya, yang maksudnya ialah pengusiran Yahudi daripada bumi Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang mana kita duduk pada hari ini, yang tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, pergi ziarah Madinah. Di sana dahulunya terdapat Yahudi yang ramai menjadi rakyat pada Madinah. Kerajaan Rasulullah bahkan dah diusir oleh Nabi SAW. Kita nak sambung ayat yang kedua pada pertengahan ayat itu. Semalam kita dah bincang, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Maknanya kita dah cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang telah mengeluarkan Yahudi, yakni orang-orang kafir daripada ahli kitab
Secara khusus maksudnya ialah Yahudi Bani Nadir daripada rumah mereka. Membuat pengusiran yang pertama daripada Madinah, lalu diusir pergi ke mana? Keluar daripada Madinah. Ada yang menetap di Khaybar dengan jarak 150 km daripada Madinah. Satu tempat nama Khaybar. Tuan-tuan kalau pergi ziarah Khaybar sampai hari ini, terdapat kota yang kokoh yang pernah dibina oleh Yahudi satu masa dulu sampai sekarang ni ada. Boleh tengok betapa hebatnya mereka dalam pembinaan. Kota-kota Husun, iaitu mereka bina dan dihalau oleh Nabi. Ada yang dihalau ke Syam, ke negeri Syam. Lalu kita nak sambung lagi, ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahu mani'atuhum husunuhum min Allah. Ay ma tawaqa'tum ayyuhal muslimun anna Bani Nadir yakhrujuna min diyarihim. Dan sambung lagi dalam ayat ini bahawa wahai umat Islam, kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangan mereka yang ramai serta pertahanan mereka yang kuat. Dan mereka pula menyangka benteng-benteng mereka akan dapat menahan mereka serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu wahai orang-orang Islam, kamu tidak menyangka bahawa Bani Nadir akan merobohkan rumah-rumah mereka disebabkan kehebatan dan kekuasaan mereka, di mana mereka merupakan pakar membina benteng yang kukuh di samping memiliki rumah, tanah dan ladang korma yang luas. Jumlah mereka sangat ramai dan mempunyai kelengkapan yang cukup. Ini semua membayangkan kehebatan nikmat yang mereka perolehi. Mereka menyangka benteng-benteng mereka mampu menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalang sebarang kemungkinan buruk berlaku. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahawa kita ini, kalau kita memahami ayat yang pertama, bila pembukaannya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih dan terus bertasbih dan sentiasa bertasbih apa saja yang ada di langit, di bumi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tidak sempurna kepada perkara yang kepada sifat yang sempurna. Jadi maha suci Allah daripada sifat yang tidak sempurna. Maksudnya bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Hujung daripada ayat ini disandarkan wahwal azizul hakim. Bahawa Allah itu sangat perkasa, aziz. Kedua, hakim, sangat bijaksana. Sebab itu bila kita sandarkan pada ayat yang pertama ini, kita akan faham bahawa ayat yang seterusnya menceritakan bahawa ma zanantum an yakhruju. Kamu orang yang beriman, kamu tidak pernah menyangka Yahudi yang gagah kuat, kota yang kukuh, persenjataan yang banyak, teknologi yang hebat, dalam keadaan berhadapan dengan tentera Rasulullah dan tentera Allah, mereka jadi lemah. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita kena letak dalam hati dan jiwa kita bahawa orang yang beriman itu dia ada satu keyakinan yang Allah tak berikan pada orang yang tidak beriman. Kerana dia bersandar pada Allah yang maha perkasa, maha sempurna. Maka tidak timbul dalam keadaan dia itu tak kuat, senjata tak banyak, strateginya tak kurang, teknologinya tak tinggi. Maka di sana ada bantuan Allah di luar daripada kemampuan manusia biasa. Beyond menjangkaui apa yang dimiliki oleh manusia biasa. Dan sebab itu kita ini, bila kita faham ayat yang pertama, tidak timbul isu kita kita mempertikaikan keputusan Allah. Sebab itu kekuatan kita orang yang beriman pada akidahnya. Sebab itu kalau kita rujuk kepada siri-siri peperangan dalam Islam, bahawa tidak pernah keadaan umat Islam itu lebih ramai, lebih kuat daripada musuh dimenang. Tak ada. Dari sudut zahiriahnya, persenjataannya, bilangannya, dia menang. Tak ada. Cuba tengok peperangan Badar. Tentera Islam 313, tentera musuh 1000. Dalam peperangan Uhud pula, lepas itu kita lihat, dalam peperangan Uhud, tentera musuh berapa? 3000. Tentera Islam sebenarnya bukan 1000. Sebenarnya hanyalah 700. Kerana apa? Daripada jumlah 1000 tentera Islam itu, 300 balik ke rumah. Iaitu golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Maknanya tinggal 700 berhadapan dengan 3,000 tentera dengan lengkap logistik persenjataannya. Dalam peperangan Ahzab, tentera Islam 3,000. Tentera musuh berapa? Tentera musuh 10,000 dan ke atas. Ada yang kata 15,000. Gabungan daripada beberapa kumpulan-kumpulan daripada kabilah-kabilah yang bersetuju untuk menentang Rasulullah SAW. Sebab yang 10,000 tu tentera Ahzab, 6,000 daripada tentera Abu Sufyan dan 4,000 daripada kabilah Ghatafan. 4,000, mana 10,000. Yang bakinya daripada kabilah-kabilah yang lain yang menyokong duduk dalam kesatuan ini. Dalam kesatuan ini. Kita pergi pada perang yang lain. Cuba tengok peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada 7 Hijrah. Peperangan Khaybar, tentera Islam hanya 1,600. Tentera Yahudi, dia bergabung dengan Ghatafan, berjumlah berapa? 14,000. Yahudi saja di Khaybar 10,000. Campur dengan kabilah Ghatafan 4,000. 14,000 dalam peperangan Khaybar. Kita pergi pada zaman-zaman sahabat Nabi. Cuba kita tengok dalam peperangan yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar yang besar-besar. Sebelum Nabi wafat, Nabi kirim tentera yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah berhadapan dengan Rom. Di mana? Mu'tah. Di Jordan. Sahabat-sahabat. Di Jordan. Daripada Madinah, berjalan, berkuda, berkenderaan menuju ke Jordan. Dalam keadaan ribu batu. Nak sebutnya berhadapan dengan tentera musuh ini. Berapa jumlah tentera musuh? Dalam keadaan tentera Islam ketika itu 3,000 berhadapan dengan tentera Rom berjumlah 100,000 lebih. Begitu juga peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk tentera Islam dalam 40,000 maksimum. Ada riwayat 30,000. Dan tentera musuh 120 hingga ada 200, ada 240,000. Berapa dia punya perbezaan jurang di antara jumlah tentera. Dalam peperangan Qadisiyah, di zaman Umar juga berhadapan dengan tentera Parsi yang dipimpin oleh Nur Rustam. Tentera Islam 36,000, tentera musuh 120 ke 200,000. Maknanya jumlah ketenteraan Islam tidak dapat menandingi dengan jumlah musuh yang begitu ramai dengan teknologi yang hebat. Cuma kekuatan tentera Islam itu iaitu dia bukan saja ada kekuatan iman, kekuatan tawakal dia setelah dia berusaha menyungguh, dia menyerah diri kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang dipimpin oleh orang-orang yang hebat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemenangan itu datang. Kemenangan itu datang. Kalau itulah saya membawa beberapa siri rentetan cerita daripada zaman dahulu. Cuba tengok zaman sekarang ni. Maknanya apabila genjatan senjata ini antara disebabnya Israel dia tak tahan dengan serangan daripada Hamas. Dalam keadaan Hamas yang ataupun Brigade Al-Qassam berdepan dengan Israel dengan persenjataan yang paling canggih dekat dunia. Persenjataan tentera yang paling canggih dekat dunia, dua negara ni, Amerika Syarikat dan anak angkat dia, Israel. Dalam keadaan Hamas ni duduk dalam keadaan Brigade Al-Qassam yang duduk dekat Gaza ini sahabat-sahabat. Gaza ini keluasan dia 360 km persegi. Gaza ni kecil je. Lebih kecil daripada Kelang. Nak ceritanya panjang dia 41 km. Lebar Gaza ini di antara 9 hingga 21 km. Itulah Gaza. Kecil sekatan katak itu. Dikepung atas, dikepung keliling, lautnya, daratnya, atasnya, bawahnya dengan jet-jet yang canggih dan peluru-peluru pepandu yang canggih daripada Israel. Namun dalam keadaan ini, Israel tidak tahan berhadapan dengan tentera Al-Qassam. Kerana apa? Kerana kekuatan zahir tidak boleh mengatasi kekuatan yang ni kat dalam. Sebab itu kekuatan yang kat dalam ini dibina di atas dasar akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kekuatan di sini kalau dia betul, Allah akan datangkan bantuan. Di samping kekuatan akidah, di sana ada kedua bantuan-bantuan daripada Allah yang pernah Allah turunkan kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat satu masa dahulu. Allah ada bantuan-bantuan lain. Allah ada tentera angin, Allah ada tentera ribut, Allah ada tentera malaikat, Allah ada tentera mengantuk, dijadikan mengantuk kepada musuh-musuh
dijadikan penat pada musuh, dijadikan kuat pada orang yang beriman. Ini semua bantuan-bantuan yang Allah datangkan dalam siri-siri peperangan Nabi dan juga sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in setiap masa dan keadaan sampailah hari kiamat, sekiranya kita duduk dalam keadaan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham, dalam keadaan itu Allah uji mereka, dan keadaan orang yang beriman pun tak menyangka. Kita tak menyangka dalam keadaan beberapa hari Israel dia minta genjatan senjata. Padahal dia dalam keadaan membunuh umat Islam dengan jumlah yang ramai di Palestin. Di Gaza saja semalam, setakat semalam, yang telah syahid 230 orang semalam. Dan kemudian yang cedera 1,300 orang cedera. Dan 40,000 orang menjadi pelarian. 1,400 rumah musnah dalam keadaan serangan daripada Israel, dalam keadaan dia pula dalam keadaan tak tahan menghadapi orang-orang yang beriman yang berjuang. Dalam keadaan apa yang disebutkan oleh Allah, dan kamu sendiri tak menyangka Yahudi Bani Nadir itu akan keluar daripada rumah mereka yang hebat. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka menyangka bahawa kekuatan mereka, kota mereka, rumah mereka dapat menyelamatkan mereka daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sendiri tak menyangka, Yahudi juga tidak menyangka. Dalam keadaan mereka itu lebih kuat yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam keadaan mereka ini sangat hebat. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b ayuja'ahum amrullahi wa ba'suhu wa iqabuhu min jihati lam tahtur lahum bibalin wa huwa annahu subhanahu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biqitalihim wa ijla'ihim wa kanu la yadhunnuna mithla hadzal hadath bal kanu yarawna anfusahum a'azzu wa aqwa wa alqallahu al-khawf alladhi yamla'u as-sudur. Qala sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu asy-syaikhan wa Nasa'i an Jabir, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Nusirtu bi ru'bi bi syahri bi masirati syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.